Hai, saya Dr. Maliki. Jangan lupa ikuti video-video saya dan jangan lupa like and subscribe. Jom layan. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Hari ini kita dah masuk tahun 2021. Tak lama lagi saya akan sambut usia saya yang ke-47 pada 21 hari bulan Januari. Maknanya kita dah tinggalkan tahun 2020. Dan bila bercakap pasal tahun 2020, saya dah ingat Wawasan 2020. Wawasan 2020. Iaitu satu perkara yang 30 tahun dahulu diwar-warkan sebagai satu asas untuk negara kita menjadi sebuah negara berpendidikan tinggi, pendapatan tinggi, satu negara yang hebat. Dan saya ingat masa saya sekolah dulu, saya diminta untuk mewakili daerah saya, Batu Pahat, dalam satu pertandingan pidato. Saya pilih cabaran Wawasan 2020 yang keempat, iaitu melahirkan masyarakat yang bermoral tinggi dan berbudaya penyayang. Tak tahulah tercapai atau tak, dah 30 tahun ditinggalkan. Hakikatnya nilai moral yang tinggi masih ada lagi makcik buang sampah dalam sungai, alasan dia saka. Patutlah banyak gangguan-gangguan air di Malaysia ni kerana gangguan bekalan air oleh saka dan hantu yang kena buang dalam sungai. Jadi Tok Bomoh tolonglah, lepas ini tolonglah buat SOP buang saka dalam pelubusan sampah. Janganlah buang dalam sungai kan. Yang kedua, bercakap tahun 2021 ni pasal pendidikan. Jangan lupa, kita nak masa ke depan, pendidikan tetap penting. Hari ini adalah hari kita bermain dengan normal baru. Kita perlukan laptop yang mencukupi untuk anak-anak. Kita perlu duit tuition untuk anak-anak. Bila dah masuk bulan 1, abang-abang, kakak-kakak semua ikat perut. Walaupun kita komplain, pendapatan makin tak ada, banyak cabaran, harga barang mahal, tapi tolonglah berjimat untuk anak-anak. Kalau siapa hisap rokok hari 10 batang, potong jadi 5 batang. Kalau boleh berhenti terus, lagi bagus. Seterusnya, semua orang tahu tahun 2021 cabaran nak cari makan, khususnya orang muda lah. Ya. Gaji kita bukanlah besar sangat. Kalau di KL ni ada RM3,000 sebulan pun masih dianggap sebagai orang miskin bandar. Jadi, saya harap yang pertama, anak Malaysia, buktikan kamu tidak memilih kerja. Kerja yang halal. Jangan kerana tekanan hidup kita terdesak buat kerja-kerja haram. Melihat orang lain ada kereta Mustang, kita pun nak ikut Mustang. Kerja sebagai kerani, tiba-tiba ada Rolls Royce, agak-agak lah kan. Biar apa-apa kata orang gaya tak apa. Kan? Jadi tolonglah. Jangan sampai kita gelap mata. Kita harus bertahan untuk hidup kerja dengan halal supaya kita barokah untuk anak-anak. Jadi, cabaran ini harus dihadapi semua orang lah. Walaupun saya tahu hakikatnya, anak muda kita yang baru dah graduate, kena tanggung pula PTPTN kena bayar. Hakikatnya mereka sanggup menyeberang tambak bekerja di Kota Singa sebagai pengutip sampah. Ini adalah cabaran yang semua orang, pak-pak menteri kena fikir, bapa-bapa, ibu-ibu kena fikir, pensyarah universiti pun kena fikir macam mana kita nak atasi masalah yang mencabar kepada anak-anak muda kita. Satu lagi, saya tak dapat elak lah nak cakap sikit pasal politik, kemelut politik sekarang. Sebagai rakyat Malaysia, saya bimbang juga dengan kemelut-kemelut politik. Tiba-tiba ahli parlimen boleh bertukar. Bukan setakat bertukar parti, tapi boleh bertukar watak. Dalam parlimen, anda diharapkan orang yang akan membawa suara rakyat. Wakil rakyat harus bincang soal rakyat. Jangan tidur sewaktu sidang soal rakyat. Itu Iwan Fals tulis dalam dia punya lagu Surat untuk Wakil Rakyat. Jadi, kepada parti-parti politik kena bertanggungjawab. Janganlah kita ambil kesempatan daripada perebutan kuasa sehingga melupakan kepentingan rakyat, kepentingan kesusahan yang rakyat hadapi. Kalaupun ada perbezaan, simpan dalam hati dulu, utamakan yang utama. Kami rakyat biasa berharap sesuatu yang baik untuk negara kita. Dan bercakap tahun 2021, tak dapat lari daripada kita bercakap soal sesuatu yang tak kita jangka selama ini, iaitu serangan virus COVID-19. Bercakap soal COVID-19, kita belum menang bang. Kita pasti akan menang tapi belum menang. Jadi terus kita jaga, kita ikut SOP. Saya dah nampak dah orang mula culas ya. Nak tulis dalam buku pun malas. Kita mula bawa anak ramai-ramai atas alasan bosan di rumah. Tolonglah. Kita belum menang dan kita tidak mahu rugi lebih banyak lagi. Ya, tolong. Semua orang kena bertanggungjawab. Pastikan COVID ini dijaga oleh semua orang berlawan dengan virus yang tidak nampak ini. Sempadan negeri Sabah Sarawak masih belum dibuka. Kawan-kawan tinggal berjauhan daripada keluarga masing-masing. Tolong simpati. Ya, dan pasal
vaksin lah. Saya tahu ramai yang masih tertanya-tanya vaksin ni halal tak halal, okey tak okey. Saya kalau tanya saya, percayalah kepada yang pakar. WHO dah berhubunglah dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Ketua pengarah kita dah buat kerja, pakar dah ada, dia kata guna. Kita ikut Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya yakin mereka ada orang yang kompeten. Dia tahu lebih baik daripada saya. Kita gunakan. Kalau ada risiko, apa saja tak ada risiko. Kita guna elok-elok, utamakan yang utama. Semoga COVID-19 akan berakhir dan kita kembali pada sedia kala. InsyaAllah, InsyaAllah, InsyaAllah ada jalannya. Semoga 2021 adalah milik kita. Kita hadapi dengan kuat dan tabah. Malaysia terus maju, makmur dan gembira. Jumpa lagi, insya-Allah.